Ya Allah, ya Tuhan yang Karim, turunkanlah kami semua di tempat yang penuh berkat. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah dan amalan yang diterima. Kami mohon kepadamu, wahai Allah, berikanlah kami, ya Allah, berikanlah kami kesegaran. Kami mohon berlindung daripada sifat malas dan sifat bakhil. Kami juga mohon kepadamu diberikan kami kefahaman. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang faqih dalam urusan agama, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta, antal ahdu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, kami juga mohon ampunkanlah dosa dan kesalahan ibu bapa kami. Sebut nama mak ayah semua. Allah maafirli, ampunkan ibu kami Hajah Sibah binti Haji bin Hajah Sabih. Dan juga kepada semua ibu bapa hadirin hadirat muslimin muslimat, dan juga di kalangan semua ahli keluarga kita semua, dan juga di kalangan seluruh umat Rasulullah SAW yang beriman, yang telah melalui kami dalam beriman sejak dahulu hingga kini, ya Rabb. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Ya Allah, naikkan darjat ibu bapa kami bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Iktiraflah kami dan anak-anak keturunan kami semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang mampu berbakti pada ibu bapa sehingga akhir hayat kami, ya Rabb. Luaskanlah kubur ibu bapa kami, terangkanlah kubur mereka, dan jadikanlah kubur mereka sebahagian daripada taman-taman di syurga, ya Allah. Allah masyfi, kita juga mohon diberikan afiat kepada semua warga kerja Gema, pada admin, dan juga pada semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, Nuraini, Rohani, Hasbi, Siti, Zaitun, dan yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, kurnialah pada kami semua, ya Allah, dengan keselamatan, perlindungan, sebaik-baik penjagaan, pengurniaan kepada tubuh badan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, hati kami, zahir dan batin kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi Rasulullah baraka wassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semua dapat dengar dengan baik suara Kak Wan, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, dalam kereta ke? Dalam kereta ke? Lagi 2-3 minit sampai Kak Wan dalam perjalanan ke Terengganu, dah sampai Terengganu. Allahu Akbar. Selamat. Semoga selamat sampai, Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Balik lusa pergi Indonesia. Jadi macam ni lah kawan kan. Lepas tu terbang Mekah pula umrah. Balik umrah pergi Thailand. Mudah-mudahan Allah bagi afiat. Punya doa ke Allah tu mudah-mudahan bagi kita semua afiat. Afiat maksudnya kesejahteraan pada tu badan dan anggota semua, insya-Allah. Semua kita niat, ya, berada dalam halaqah ilmu, niat untuk supaya mentakzimkan perintah Allah, nak junjung perintah Allah, nak dekat dengan Allah, nak takarub dengan Allah, nak ikut sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai ukhuwah filah juga kita antara kita semua. Nah, Nurani, kita dah berkenalan, lagi slot macam ni kita dah pernah jumpa, Jadi mudah-mudahan dapat kebaikan yang banyak. Pertama sekali mensyukuri nikmat Allah pilih kita berada dalam halaqah ilmu. Baru ni Kak Wan jumpa Tuan Guru, di Tuan Guru Ustaz Zainul Asri. Macam mana dia sebut, bila kita berada dalam halaqah ilmu walaupun kita online, ibarat memancar semua di rumah Nuraini, rumah Kak Wan memancar dengan cahaya, dengan memancar walaupun kita duduk dalam halaqah ilmu secara online. Syaratnya secara online berlaku bukan rakaman.
Nah, mana tak kita ada terus, dia kata cahaya memancar. Ibarat kita pandang ke langit tu, nampak macam mana bintang-bintang memberikan cahaya yang menarik. Okey, nah, boleh faham tu. Okey, tajuk kita apa dia ini? Doa dalam solat. Betul kan Nurani? Tingkatan doa. Keberkatan doa dalam solat. Okey nah, kita pun baru sejak tadi je kan. Adinda tu telefon ke mesej dengan segera. Kak Wan masih dalam perjalanan masa tu. Alhamdulillah sampai kat sini line dah elok. Kalau dalam hutan tadi memang tak ada line. Alhamdulillah, tingkatkan berdoa dalam solat. Mentingkatkan doa dalam saat pertama nak tengok apa itu doa dulu. Apa itu doa? Doa ialah bentuk pertama nak kena faham apa itu doa ialah bentuk permintaan. Okey, kalau kita sebut permintaan, minta. Kita sebut doa pun minta juga. Nurani pun boleh minta kat Kak Wan. Dan orang yang kecil pun boleh minta dekat orang besar. Orang yang kecil-kecil, anak-anak boleh minta kat mak dia. Sebab kita sebut doa adalah permintaan. Berbeza doa. Doa maksudnya apa ni? Permintaan orang-orang yang kecil. Kita semua hamba kepada Allah SWT. Itu bentuk permintaan. Permintaan bukan lafaz macam ni. Allahumma, Allahumma, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dengan tak faham, mulut kita lafaz. Doa-doa tu kita baca. Bukan macam tu. Doa ialah bahasa hati. Doa ialah permintaan kita kepada Allah dalam bahasa hati. Menjiwai betul-betul apa yang kita hendak. Apa yang kita hajat, kita terus tuju pada Allah. Berbeza yang minta macam ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada masa kita tengok orang baca doa dalam telefon, pegang kertas itu baca. Nah. Itu doa ialah permintaan kita pada Allah dalam benar-benar dengan suara hati. Itulah dinamakan doa. Okey, doa bahasa hati. Semua orang boleh minta dengan Allah. Nak tengok kat mana doa yang paling afdal? Antaranya banyaklah. Masing-masing nanti dekat Mekah afdal, dekat Madinah afdal. Tengok akhirnya kita yang dekat Malaysia pun boleh berdoa dengan Allah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, antara doa yang tak tolak, doa afdal waktu mana? Lepas azan, sebelum iqamah. Nampak tak? Tu waktu-waktu tu yang kita teruja kalau kita pergi Mekah, baru kita rasa nak claim doa dekat orang. Padahal kita kat sini pun boleh doa. Antara doa yang afdal antara azan dan iqamah. Dan juga doa yang paling tak ditolak antaranya doa dalam solat. Jadi kita nak tengokkan tajuk kita ni doa dalam solat, betul tak? Sebab tu keberkatan doa dalam solat dia ajar kita. Bila kita tengok doa Nabi berjam lama akan habiskan masa berdoa dalam solat. Antaranya kat mana? Dekat mana kita nak doa dalam solat? Antara rokok pun, dalam rokok. Antara doa pertama, antaranya doa dalam kita baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Lepas tu baca Fatihah, doa. Minta pada Allah bagi kita petunjuk. Paling mahal antara doa dalam Fatihah. Jalan. Minta dekat Allah jadi jalan yang lurus. Jalan lurus tu macam mana dalam doa dalam Al-Fatihah? Jalan yang lurus tu jalan tak bengkak-bengkok. Tegak, lurus, lebar. Pasti siapa yang lalu tidak sesat. Tidak tersangkut. Lagi minta apa? Supaya Allah himpunkan kita termasuk golongan orang-orang yang apa yang Allah sebut. Dalam surah An-Nisa 69. Kita nak jadi golongan orang-orang Nabi, Siddiqin, Syuhada dan orang-orang yang soleh. Nak jadi para golongan Nabi memang tidak. Kita memang tak dapatnya. Nak jadi golongan orang puan nurani, orang soleh. Orang soleh insya-Allah kita ada harapan. Orang baik-baik. Orang sentiasa ingat Allah. Duduk mana pun sembahyang, tidur, berdiri, dan sentiasa dalam ingat Allah. Okey, kita tengok dalam Fatihah kita baca doa. Lagi kat mana lagi? Dalam rokok. Selalu baca doa tak dalam rokok? Dalam rokok kita baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim
Subhana rabbiyal azim, astaghfirullah. Subhana rabbiyal azim, kita mengagungkan Allah dengan tasbih. Hujung tu kita baca apa? Itu di antara diajar Nabi. Nabi ajar baca apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah tu maksud apa? Apa makna astaghfirullah? Terima kasih. Kita turun. Alhamdulillah. Apa maksud astaghfirullah? Kak Wan dah sampai, alhamdulillah. Ampunilah dosa. Astaghfirullah. Kenapa? Kita minta ampun. Bukan dosaku. Bila Kak Wan dah sampai? Dah sampai. Alhamdulillah. Kak Wan dah sampai dah. Okey, tak ada goyang lagi dah Kak Wan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Narini. Narini, Ya. apa khabar? Apa khabar? Baik-baik ya. Okey, kita tengok dah. Pertama Kak Wan nak sebut dalam rokok, jaga sebab tu kita nak ubah cara ibadah kita. Kebanyakan kita jarang ambil peluang. Ramai yang solat, baca doa selepas solat. Ramai hari ni yang baca doa lepas solat. Betul tak? Ramai baca doa lepas solat. Sebab tu kita tengok dekat Mekah, Madinah. Lepas yang bagi salam, sebabnya Nabi ajar apa? Lepas kita solat, kita kena banyak zikir. Zikrullah. Kena banyak tasbih, zikir. Berzikir. Jadi makna kata doa tu adalah afdal. Kita baca dalam solat kita. Tengok dalam rokok. Subhana rabbiyal azim. Betul tak? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Astaghfirullah. Tu antaranya tu dalam rokok. Siapa yang tak pernah buat, praktis. Boleh rujuk kitab Al-Azkar. Imam Nawawi. Boleh rujuk dalam tu. Dalam kita, dalam rokok kita. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Astaghfirullah. Okey, dah rokok, bangun pula. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Selalu buat tak? Semua orang buat? Admin InsyaAllah. buat tak? Kalau dah buat tu, terus memperkasakan dia. Kalau dah buat tu, terus memperkasakan dia, terus memperbaiki. Tapi ingat dalam solat, jangan duk cakap bahasa Melayu. Dalam solat, tak boleh pula kita nak berdoa dalam bahasa Melayu. Mesti dalam bahasa Arabik. Kalau kita nak baca doa dalam bahasa Melayu, kita kena diam. Kita kena senyap. Dalam hati saja zahirkan. Sebenarnya, bila kita doa dalam hati, jangan mulut tak lafaz tu, kerugian lah. Rugi tak? Bila kita doa dalam hati je, mulut tak ucap. Rugi tak? Patutnya kita Allahumma inna nas'alukal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fi dunya wal akhirah. Okey, lepas itidal. Sebab tu disebut doa ada dua, satu dalam bentuk tasbih. Dalam Quran banyak tasbih, dalam solat, antaranya dalam rokok dan sujud kita banyak tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia juga ada doa. Okey, kita sujud. Antara doa dalam hadis Nabi juga disebut. Antara doa yang tidak ditolak ialah doa di waktu sujud. Ingatlah, kita nak berdoa ialah doa di waktu yang paling afdal, di waktu yang rukun yang panjang. Pada rukun-rukun yang panjang, apa dia rukun yang panjang dalam solat? Pertama ialah qiyam, masa berdiri tegak. Yang kedua yang mana rukun yang panjang? Masa sujud. Yang tiganya, rukun yang panjang masa mana? Masa kita tahiyat akhir. Ingat rukun yang panjang, kalau nak berdoa lama-lama, pilihlah pada rukun-rukun. Kita tahu rukun solat yang panjang dekat mana. Dekat berdiri. Ini cuba kita tengok cara solat Nabi. Nabi berdiri lama tak? Macam mana cara Nabi berdiri? Nabi baca surah Al-Baqarah habis, surah Ali Imran, surah An-Nisa, lamanya berdiri. Sebab tu bila sampai ayat Quran, bila kita baca surah ayat Quran dalam solat, masa kita qiyam. Masa kita qiyam berdiri tegak tu, baca ayat Quran, dalam tu ada doa. Pasti bila kita baca ayat Quran, dalam tu mungkin kata contoh kita jumpa doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Kita boleh amin. Ya Allah, kita boleh minta amin. Nanti kita jumpa ayat lain yang menceritakan tentang neraka, tentang keadaan yang menakutkan, mengerikan, contoh tentang pembalasan azab dalam kubur. Kita boleh baca na'udzubillah min zalik. Kita boleh berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Boleh faham setakat ni? Tu maksudnya doa dalam solat. Kenapa kita, kalau kita nak doa sangat, pilihlah yang antara yang paling afdal dalam solat ialah dalam sujud. Di sana ada hadis menyebutkan hendaklah kita lamakan sujud kita, bukan sujud yang akhirnya, semua sujud. Bacalah doa. Tapi dalam sujud, suka kat orang nak ingatkan, kalau boleh elaklah jangan baca ayat Quran. Kalau baca ayat Quran, niat zikir. Baca doa yang lain daripada Nabi, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Dalam sujud kalau boleh elakkan daripada baca doa-doa daripada Al-Quran. Boleh semak dalam kitab Azkar, memang Nabi pun macam mana hadis, boleh semak kitab tu bagaimana Sayyidina Ali dan Nabi melarang untuk baca ayat Quran dalam sujud. Kenapa dilarang baca Quran dalam sujud? Al-Quran tu mulia, jangan letak di tempat yang bawah. Amin. Okey, bacalah doa apa pun. Lepas tu antara lagi, doa dalam solat juga, bila kita duduk antara dua sujud. Wabi'afili warhamni, wajburni, warzuqni, semua ada 8 doa kita minta. Betul-betul kita khusyuk, apa yang kita minta doa tu, kita menghayati. Kita tahu apa yang kita minta dengan Allah. Itu baru doa. Nanti duduk pula, lagi antara doa yang boleh dibaca. Dia semaklah kita azkar. Banyakkanlah doa dalam tahiyat akhir. Bila kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad li Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad li Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma afili ma qaddamtu ma akhar wa ma asratu ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi irhamhuma kama rabbaina shaghira. Baca lagi doa, apa lagi nak baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, boleh. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nak baca doa apa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Boleh minta sebarang je doa berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Boleh faham? Baca doa tak apa. Kalau nak baca setengah jam, baca setengah jam. Baik dalam solat fardu maupun dalam solat sunat. Sakat mana sangat kita nak, Adinda admin, sakat mana sangat kita mampu nak berdoa. Betul tak? Pasal 2 minit tu pun paling lama. Kita pun tak mampu sampai 15 minit. Betul tak? Jadi makna kata, kita baca doa yang kita nak apa kita minta dengan Allah. Berdoa terus. Itu di antara yang Kak Wan baca tadi, di antara panduan doa-doa yang antara yang afdal kita baca dalam tahiyat akhir. InsyaAllah Ustazah. Kita kat sini. Bilik berapa bang?
207. Nah, boleh faham tu di antara kita nak baiki ya, sebab solat merupakan ibadah yang pertama yang Allah di akhirat esok semua ibadah buatlah apa pun haji, sedekah 1 hari bagi makan 1000 orang. Apa ni ibadah yang pertama akan dinilai, akan dilihat teliti ialah solat. Jangan kita buat main dengan solat kita. Jangan kita rasa syok sendiri. Sebab tu dalam solat Kak Wan ingat di sini juga. Kadang-kadang kita rasa macam confident je. Kita sekolah agama, kita rasa kita dah belajar kitab-kitab ni, jangan. Kena semak balik. Sebab di antara perkara yang boleh merosakkan solat, kalau solat tu rosak, doa tu sekali. Kalau doa lah banyak benda pun, tiba-tiba dalam solat tu rosak, pastilah habis lingkup semua kita. Nak pastikan yang solat kita pertama mengikut dia punya ISO dia. Rukun-rukun dia kena jaga. Tertib dia kena jaga. Nak jaga khusyuk dia. Khusyuk tu bila kita dah memperbagaikan dalam ibadah kita dengan bacaan-bacaan doa, zikir-zikir yang kepelbagaian, contoh dalam sujud juga boleh baca apa? Subhanal Malik, Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Selalunya dalam sujud kita baca apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, betul tak? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, betul tak? Daripada dulu kita solat, daripada kita kecil solat sampai hari ni sama tak tema dia? Sama. Nah, betul tak? Ni kita mengaku belaka lah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita belajarlah mainlah kitab mana pun kita belajar, betul tak Suzana? Itulah yang kita guna. Pergilah dari dulu hingga sekarang. Pergilah khusus, pergi taklimat. Nak memperkasa kau pergilah camp, pergi mana, itulah. Kita didedahkan dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, sampai kita nak mati. Itu je. Sebab tu salah satu di antaranya solat kita belum merasa macam ada kemurnian. Sebab apa? Kita pun kalau buat benda yang sama kadang-kadang dia jemu tak? Dia jemu Jadi bila kita dah belajar kepelbagaian, Allah bagi kita cerdik, kita boleh pun okey hari ni dalam sujud ni nak baca apa? Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Waruh, Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Waruh, Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Okey, nak lama sujud ni boleh baca lagi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita dah belajar dah. Paling standard pun 11 kali. Faham tak? Paling standard pun Zara 11 kali lah. Kalau kita tak boleh buat macam Nabi lama Rasul sujud sunnah. Ingat tu. Jadi kita minta apa yang kita ajak. Sebab tu kita kadang-kadang kita belum faham. Sebab macam Kak Wan sebut, bila mai hari wukuf, semua kita sibuk nak baca doa wukuf, betul tak? Walaupun kita tak pergi haji, kita nak baca juga doa wukuf tu sampai kita tanya, nak baca pukul berapa ni nah? Pukul berapa Raja dan Syariah tak tanya, nak baca pukul apa ni? Asar ke Zuhur? Lagu mana nak cakap kita selalu tanya tu. Mata ni esok wukuf lagi pun akan tanya juga. Waktu mana yang afdal? Sebenarnya bila kita faham, kita pun tak payah tanya lah. Kita pun tak usah kalut dari pukul apa nak jawab. Kita tahu banyak hadis Nabi bagi kita. Antara dalam solat doa makbul, doa afdal. Antara azan sampai iqamah itu doa makbul. Boleh jadi orang yang duduk kat Mekah tu belum dapat keberkatan nak bagi orang duduk kat Malaysia. Sebab dia cerdik, dia pandai. Dia jadi orang yang teruja setiap kali dia tahu. Dia belajar hadis Nabi, kat mana yang secret recipe, kat mana yang secret tu dia akan guna. Nampak tak? Tu orang hebat. Sebab tu kena ada ilmu. Kena belajar kat mana Quran, kena tahu Quran dengan hadis. Kena tengok hadis kat mana yang ada promosi. Nampak tak ada promosi? Jadi kita jarang tengok promosi hadis. Kat mana yang ya Allah sikitnya kalau baca doa macam ni ya Allah makbulnya. Kita banyak dosa. Nak minta ampun dengan Allah ni dosa. Sebab bila kita dosa, segera kita kena taubat dengan Allah. Tapi orang yang tu yang kita panggil tadi ni orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab, orang yang Allah bagi fikiran, dia boleh fikir lah. Tapi apa pun kena ingat, boleh fikir pun berpandukan pada dua ilmu, Al-Quran dan hadis. Dia berpandu pada dua itu je, Al-Quran dengan hadis. Orang yang ulul albab dia kat mana? Sebab tu dia akan bijak pilih waktu mana dalam usia kita yang dah banyak. Dalam usia kita ni dah tak mampu nak buat ibadah banyak-banyak. Kat tu kena cerdik, pilih, kena selok tengok kat mana-mana yang ada promosi, tak promosi.
Dalam hadis ada promosi, ada promosi. Ada hadis yang bentuk promosi kat kita. Contohnya buat sikit amalan berganda. Sikit je buat amalan berganda. Contohnya lepas azan. Bukan penat pun. Bukan suruh kita duduk dalam hutan kena pergi Mekah waktu ni. Waktu sekarang kena ada depan Kaabah. Ada tak? Lepas azan di mana-mana saja. Tak disebut kat mana pun boleh duduk. Doa minta dengan Allah. Itu sebagai keberkatan doa. Sebab tu kita nak elak daripada kita tertipu. Tak tertipu macam mana? Nak baca waktu mana ni? Tu yang paling kesian itulah bila bulan Zulhijjah. Kan doa tu orang tengah Arafah, kita pun nak ambil keberkatan, jadi kita duk carilah lepas asar, lepas zuhur, lepas asar, lepas zuhur. Akhirnya yang benda yang duduk di tangan kita pun kita lepas. Tu Kak Wan nak beritahu tu supaya kita lebih lepas ni lebih menghargai masa yang kita ada sekarang. Lebih menghargai masa dan kedudukan kita di mana kita ada, di situlah. Kat mana kita duduk, kita cari Allah. Terutama tu dalam solat. Jadi dalam tahiyat akhir tu banyaklah kita baca doa minta. Kak Wan selalu sebut antara doa 5 doa tu jangan tinggal. Kat mana pun dalam 5 doa ni jangan tinggal. Minta apa ke Allah? Minta apa tu? Allahumma taqabbal minna. Boleh minta dalam tahiyat akhir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Antara 5 doa yang kena ada inti doa. Orang dah sebut dah sebelum ni, cuba Kak Wan nak ingat ni tausiah untuk diingatkan balik. Mudah-mudahan dengan ingatan petang ni sebab Kak Wan dalam musafir. Daripada Kak Wan balik Mekah tu maksudnya bersambung-sambung musafir Kak Wan. Mudah-mudahan Allah bagi barakah, Allah bagi makbul. Mudah-mudahan dengan walaupun dah dengar dah sebelum ni, mudah-mudahan hari ni jadi barakah untuk kita nah. Doa minta Allahumma, minta Allah terima ibadah kita. Allah tengok puasa dah lepas dah, tak lama kita nak Ramadan. Ni Rejab, Syakban, Ramadan tak lama dah. Jadi kita mohon daripada dulu baca tu sampai sekarang ni, sampai nak sambung Ramadan. Ya Rabb, terimalah puasa kami, terimalah qiyam kami, berdiri kami, solat kami. Dan Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Kita minta Allah terima puasa kita, puasa solat kita. Sebab tu bila lepas kita ibadah, kita kena banyak ada rasa takut dan bimbang dengan Allah. Sebab tu orang yang berdoa ni sebenarnya hebat. Orang berdoa ni, orang dia tahu dia tu kerdil, dia tu kuli. Sebab kenapa kita doa admin? Kenapa kita doa? Sebab kita sangat memerlukan Allah. Bukan hak kita doa nak tu, kita nak benda tu. Benda tu kalau Allah kata bukan milik kamu, kamu buatlah tak akan dapat. Kamu minta suruh Nabi tolong doa pun takkan makbul kalau bukan itu hak kita. Nampak tak? Kita suruh Nabi, suruh Tok Syekh doa kat kita takkan makbul kalau bukan itu kehendak Allah tak pada kita. Sebab tu bila kita doa, kita dengan niat, kita berdoa ni sebab aku kuli ya Rabb, aku hamba, aku sangat perlukanmu ya Allah. Aku perlukanmu ya Rabb. Aku ni kedil, aku sangat berhajat kepadamu ya Allah. Aku berhajat untuk jadi orang yang sihat, afiat. Aku berhajat untuk aku jadi orang yang sihat, orang bertenaga. Ya Allah, tolong jadikan aku orang yang sentiasa bertenaga ya Rabb. Tolong bantu aku jadi aku orang yang sentiasa sibuk dalam ibadah dan amal soleh. Nak minta supaya kita jadi orang yang proaktif. Ya Rabb, jadikan aku orang yang sentiasa sibuk dengan ibadah, dalam ibadah dan ingat Allah. Itu yang kita lemah kat mana? Kat mana yang kita lemah? Sebab kita kurang ingat Allah. Kita kurang ingat Allah. Sebab tu bila kita doa, menunjukkan kita doa ni sebab kita lemah, kita gantung dengan Allah. Kita ada masalah anak-anak kita yang belum beres, betul tak? Semua orang ada masalah tak dengan anak-anak? Ada masalah dengan suami, pasangan. Ada masalah diri kita sendiri ni. Penyakit amarah tak hilang lagi dengan diri sendiri. Ada semua kita ada problem, ada harapan, ada cerita. Jadi sebab tu seronoklah. Sebenarnya sangat indah, seronok kalau kita ambil peluang doa selalu. Jadikan doa tu merupakan satu perjuangan kita. Biar kita sibuk dengan doa. Tengok, banyak kita baca dalam kitab, banyak ada promosi, promosi dakwah. Tentang bagaimana untuk kita merasakan kelazatan bila berdoa dengan Allah. Sebab tu kita rasa tak lazat berdoa, baiklah solat. Kenapa? Sebab bila kita solat, kita doa, tengok tak capai. Dah 3 bulan dah doa, tapi tetap tak mengandung lagi. Contohnya kan, dah 3 bulan dah doa, tetap tak mengandung. Jadi mudah putus asa. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila dia doa, dia kata, dia paksa Allah untuk tunai hajatnya.
Sebenarnya kita kena tanam. Bila kita doa dengan Allah, sebenarnya doa kita dah makbul. Soalnya tak? Kita tanam kita. Sebenarnya bila kita doa tu sebenarnya tu Allah dah makbul pun hajat kita. Cumanya Allah nak bagi dalam tempoh mana yang sesuai untuk kita. Allah akan bagi dalam tempoh yang sesuai untuk kita, bukan yang sesuai yang kita nak. Faham tak ya? Lagi doa apa lagi? Itu di antaranya Nabi ajar doa minta jauh daripada Dajjal. Hari ni kita belum diuji lagi. Besok-besok kalau sampai macam tu, itu lebuh daripada doa kita. Pasti akan selamat insya-Allah. Minta tadi doa, minta supaya amalan kita diterima. Lepas kita buat haji, terus angkat tangan, Ya Rab, terimalah. Terimalah tawaf aku. Lepas solat, terimalah solat tu, Ya Rab. Lepas baca Quran, terimalah. Semua kena minta Allah terima dan kena mengaku, aku minta ampun, Ya Rab. Mampunkanlah ibadahku tidak baik. Ibadahku banyak rosak, Ya Allah. Ibadahku, aku dalam belajar. Aku dalam memperbaiki, Ya Allah. Aku dalam islah. Sebab tu nak jadi orang yang sibuk dalam ibadah ni, dia kena ada islah. Faham tak islah? Apa dia islah? Memperbaiki. Memperbaiki. Ni hari ni kita nak kawan nak terangkan dalam memperbaiki dalam bab doa. Ingat doa dalam solat, paling sonok terus je. Baca je doa dengan Allah. Asal sonok, itu yang kita duduk lama tu. Berdiri lama, macam orang dalam ihram. Lama duduk. Sebelum ni solat tak sampai 5 minit. Bila kita banyak doa, macam kita zikir, Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Waruh, sekali kita ambil 11 kali. Nanti masa kita rokok pula, kita tak, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Astaghfirullah. Ulang lagi, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Astaghfirullah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Astaghfirullah. Kita rasa kita dosa. Sebab tu kalau tadi dosa marah orang, tadi tengah marah ni angin, kita ambil, kita menyesal, ambil uduk. Dalam hati ni menyesal ni, tadi silap, syaitan terancik kat diri. Terus ambil uduk, pakai telekor. Allahu Akbar, sunat taubat 2 rakaat. Pilih. Syarat dia kena menyesal dulu. Kena tahu apa yang kita nak minta dengan Allah. Ya Rabb, nanti boleh melek mata. Bila rokok, enggak astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ingatlah doa dalam solat. Silalah pilih di tempat dalam rukun solat yang panjang. Dalam masa berdiri tegak qiyam tu kita selalu baca surah Fatihah, doa iftitah Fatihah. Ingat? Dalam solat fardu kita baca doa iftitah. Dan kalau kita nak baca surah, contohlah kalau kita memang dah tahfiz, ini kita sambung yang surah-surah, pasti kita akan jumpa dengan ayat Quran, doa daripada ayat Quran. Doa daripada ayat Quran, kita terus bila doa tu contoh tentang syurga. Bagaimana Allah memberikan sungai, 4 sungai pada ahli-ahli syurga, mengalir sungai dia. Sonoknya contoh tentang buah-buahan syurga. Menarik itu maksudnya, kita pun kena minta dengan Allah supaya kita termasuk orang yang dapat rahmat Allah. Bila contoh tentang neraka, orang-orang yang dihumban ke dalam neraka, api panas, terbakar kulit, wa na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung. Kalau kita tak erti dalam hati, terus address, aku berlindung kepadamu daripada perkara tersebut. Ya Rabb, memang kita takut. Nanti solat kita lebih baik, mudah-mudahan. Walaupun kita agak lewat, kita nak belajar. Tapi tak apa. Sebelum kita mati, paling tidak pun kita dah ada islah muslih. Jadi kita islah muslim tu kita dalam usaha. Sebab tu di antara syarat untuk jadi orang yang ada kebaikan dalam ibadahnya, dia sibuk dalam amal dia pasti kena ada islah muslim. Mesti kena ada memperbaiki. Macam mana cara nak baiki dia? Mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu macam mana nak baiki? Rafiah, macam mana kalau tak ada ilmu kita nak baiki? Macam mana kalau ilmu tak ada? Tak boleh baiki kita. Difaham kat situ? Ada soalan nak tanya Kak Wan? Sampai last kali dah habis fil alamin innaka hamidum majid kan?
Lepas tu dah kita doa sampai habis, semua dah habis doa, kita pun terlega, puas dah doa. Datin bagi salam. Macam biasa kat orang sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita pun tak doa. Kita belajar ni. Kalau tidak dulu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wan jannah. Apa pasal tak boleh pula? Itu kan doa. Ni kita nak belajar. Bila kita nak jadi baik, kita nak buat ibadah, kita nak pun exactly follow apa yang Nabi ajar. Sebab tu dipanggil amal soleh. Soleh, amal yang kita buat exactly tepat dengan apa yang Nabi buat. Letak pada tempat dia. Sebab tu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wan jannah tu kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wan jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna an walidina wa an jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh tak apa, hati nak doa kat mak saja. Rabbi'firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi'firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak payah tinggi, ada lagi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Nampak tak? Contoh. Lepas kita lagi salat, sapu muka. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma zam anil hammi wal hazan. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Nampak tak? Kita baca doa. Habis, lepas pada solat, dah settle solat dah. Maknanya kita baca apa? Astaghfirullah. 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 Itu je 3 kali. Baru zikir. Sebab itulah zikir lepas solat. Kalau nak baca doa, taklah salah. Tapi dia ajar lepas solat adalah zikir. Barulah. La Allah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fa inna rabbana bisalam wa adkhil jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir ya rabbana. Subhanallah. Ingat tak? Sampai dia alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nampak? Jadi maknanya kita lepas tu cantik tak? Lepas bagi salam kita zikir tu duduk macam mana kita tahiyat akhir. Kaki kita duduk pacak sama macam kita tahiyat akhir kalau kita mampu. Buat macam tu. Tak sembang dengan orang lagi. Nanti, siapa yang dapat beramal, baca subhanallah tiap-tiap kali itu semua, Allah akan bagi dia jutawan dunia dan akhirat. Tak payah penimpala nak fikir kerja apa, nak melabur kat mana, pelaburan lagu mana, naik turun ke penimpala dalam usia kita tak nak fikir pelaburan tu semua. Nak fikir pelaburan, nak bawa akhirat esok. Allah bagi jutawan. Kat mana? Dalam hadis Allah yang disebut. Betul tak? Kita dah daripada Abu Hurairah semalam kita dah belajar hadis tu. Kamu akan jadi jutawan. Allah Nabi ingatkan kepada orang-orang muhajirin. Jadi kita pun nak tiru lah. Jadi hari ni kita hidup ni kita nak tiru siapa? Siapa yang kita nak tiru? Sebab tu Umar Abdul Aziz kata generasi yang datang kemudian macam kita ni tidak akan hebat. Kecuali dia akan ikut apa generasi dulu. Para sahabat. Sebab tu para sahabat dia sedekah separuh kurma. Nak banding kita ni, ambil lah. Daripada emas, banjaran Uhud tu bertukar jadi emas, takkan sama dengan separuh tamar yang telah didermakan oleh para sahabat. Jadi sebab tu kat mana nak tahu? Sebab tu kena belajar, kena ngaji. Kita mengaji hadis-hadis Nabi, kita dapat buat perubahan. Dengan berkat kita mengaji, nak ikut cara Nabi, insya-Allah Allah bagi kekuatan. Hari ni kalau tak ada sebab-sebab reason yang paling kuat lah, tak ada reason yang kuat, apa-apa reason, kita pun tak semudah itulah. Tak mungkin kita akan biarkan solat kita tanpa doa. Walaupun doa kita tu sangat ringkas. Kita takkan biar tahiyat akhir kita fil alamin innaka hamidum majid terus bagi salam. Tak semua. Sebab tu antara tadi kita sebut antara doa yang so kita minta antara satu doa Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Lagi-lagi doa yang kena minta apa? Minta rezeki. Minta ilmu yang bermanfaat.
Ada doa dalam zikir pagi petang. Ya Rabb, Ada. ada. Ya Rabb, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Bila Rezeki yang diberkati. lepas tu lagi minta apa lagi? Rezeki yang barakah, bukan minta rezeki yang halal. Salah minta rezeki yang halal. Salah minta rezeki yang halal. Sebab rezeki yang halal belum tentu berkat. Sebab tu kena minta rezeki yang barakah. Barakah maksudnya berkembang. Barakah maksudnya berkembang. Macam hari ni kita belajar. Kita belajar hari ni, kita ada kecepatan hari ni. Alhamdulillah Kak Wan dalam musafir sangat-sangat mengharapkan keberkatan. Sangat kadang-kadang kita lupa tentang berkat. Sebab tu bila kita musafir, kita tak ambil peluang. Kita kadang-kadang kita lupa peluang yang title yang Allah bagi kita title. Bukan semua orang boleh dapat gelaran musafir. Hari ni kalau nangis macam mana Suzana tak dapat. Hari ni tak Suzana. Nak contoh. Datin tak dapat. Kalau kata duduk di tempat kita, tayak macam mana pun, Allah tak berkendak kita jadi musafir. Jadi, Allah berkendak kita musafir, kita guna peluang tu. Sebab tu disebut dalam hadis juga, doa musafir tidak ditolak. Sebab tu, kita kena ambil peluang. Tak perlulah sampai kita rasa kita nak kena tunggu di Arafah. Kalau tu setahun sekali lah kau dapat buat haji. Kau nak tunggu di Arafah setahun sekali lah kau dapat buat haji. Kita boleh buat haji selalu ke? Nak pergi Mekah selalu kan, nak duduk kat ni. Nak duduk kat Masjidil Haram. Boleh selalu kan? Sebab tu Kak Wan nak ubah minda kita berfikir. Supaya sentiasa di mana duduk terasa kita duduk di Masjidil Haram. Di mana kita duduk dekat rumah kita, dekat mihrab kita. Di situlah kita duduk. Kat mana pun kualiti yang penting bina hubungan intim kita dengan Allah. Kalau duduk depan Masjidil Haram pun kalau lalai macam ni, Allah alam lah, Allah mengetahui. Kalau kata solat depan Masjidil Haram pun, mata duk tengok Masjidil Haram dengan marah orang, dengan hati pun dengan tidak khusyuk, dengan huru-hara, macam mana? Allah alam, Allah yang tahu. Faham Sebab tu nak bawa kita kat mana pun, di mana kita duduk, merasakan kita dalam Ramadan Karim. Jadi kita sentiasa menghadap Allah, jadi kita sentiasa jadi orang yang disibukkan. Disibukkan dengan promosi. Promosi apa? Promosi dakwah. Dengan promosi ibadah. Macam kita tengoklah. Kadang-kadang dekat hidup dunia ni, kadang-kadang ada festival baru ada promosi. Promosi melawat Senggadu. Betul tak? Ni promosi, ada promosi ni. Kena buat promote kuih raya untuk Ramadan Karim. Promosi baju raya. Jadi kita dah, padahal kita setiap hari, setiap masa, anytime, anywhere, anything kita dalam promosi agama. Nak promosi kat mana untuk diri kita? Hari ni kita tengok nak promosi doa tu. Doa kita belum lulus. Kita pun tak tahu nak letak kat mana. Hari ni belajar hari ni. Ingat doa, kalau baca ayat Quran, hari ni contohlah kata nak baca surah Al-Mu'minun. Tapi tak hafal. Tak hafal tapi nak juga pegang. Ambil pegang Quran yang kecil tu. Baca surah Al-Mu'minun sebab di situ ada doa kan. Allahumma fil lana warhamna Allahumma fil lana warhamna wa tum alaina. Allahumma fil lana warhamna wa tum alaina. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ada tak doa dalam surah Al-Mu'minun? Cumanya dia sebutannya Izal sikit ni kan. Maksudnya minta apa ya Ram? Aku minta ampun di atas dosa aku. Ayat Ya? berapa Ustazah? Apa dia? Ni dia tengok ayat surah berapa? Al-Mu'minun. Ayat last sekali. Ada satu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Last sekali. Yang kat atas tu, cuba tengok ayat 90 lebih ke 100 lebih. Kat atas tu ada kan? Tu sebab tu di antara tu adik, itulah doa, antara doa yang jangan tinggal. Dalam tahiyat akhir kita, dalam doa tahajud, solat tahajud. Dalam solat tahajud kita, jangan tinggal itu. Allahumma fil lana warhamna wa tum alaina. Aku minta ampun ya. Aku minta ampun ya Rabb, aku minta rahmat, aku bertaubat kepadamu. Rabbighfir ya Allah. Ya Rabbir, Rabb Tuhan. Tolong Rabbighfir, tolong ampunkan aku. Rabbighfir warham, berikan aku rahmat. Rabbighfir warham wa tum alayya, dan aku bertaubat kepadamu. Tu tak payah kita nak penimpala, nak hafal doa panjang-panjang sebab kita pun jenis tak ingat. Betul tak? Jadi doa tu komplit walaupun pendek. Jangan kita, Allah doa tu pendek macam budak-budak tapi dia punya isi dia sangat mahal.
Katalah kita pegang buku tu, pegang Quran surah Al-Mu'minun, kita baca. Bila sampai kat situ, terus minta, ya Allah, ampunkan aku. Ya. Itu dalam kita minta apa ni, rezeki yang berkat, bukan rezeki yang halal. Rezeki yang halal juga boleh jadi rezeki itu tak berkat. Minta rezeki yang banyak, barakah lagi halal. Lagi minta apa lagi? Minta supaya kita jadi apa ni? Kita anak. Jadi anak yang tahu berbakti pada mak ayah. Jadi kita jadi supaya kita jadi anak yang boleh mampu berbakti pada mak bapak kita sampai akhir hayat. Kadang-kadang kita ada ilmu, tapi kita lupa mak bapak kita yang dah duduk dalam kubur. Sebab tu setiap kali, insya-Allah, kita kena ada carta dalam hidup kita. Antara promosi, nak jadi kita orang sibuk, setiap hari, without fail, insya-Allah. Doa dekat mak ayah kita tak tinggal. Ingat tu. Yang mahal kat mana Suzana? Selalu Kak Wani ingat guru kan. Yang mahal kat mana Datin? Rafiza. Mahal bila kita baca ramai-ramai. Antara doa yang sungguh ikhlas bila kita doa untuk mak ayah kita. Mak ayah kita tak ada dah. Siapa yang sama dengan Kak Wani yang tak ada mak ayah mesti terasanya. Memang benar-benar minta dengan Allah. Hari ni Kak Wani dalam musafir harap. Memang hari ni kalau orang yang tak musafir tak ada lah gelaran musafir ni. Dia nak juga tak dapat. Bukan semua Allah lagi. Ya. Doa mak ayah kita semua orang sama. Semua kat rantau di sini semua sama je dengan saya. Ya. Minta supaya jadi anak yang mampu berbakti dekat mak ayah. Lagi minta apa lagi? Minta supaya kita mohon daripada Allah supaya kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Ada doa dalam sepanjang hayat tu ada. Minta mohon ya Rabb supaya kita ni semua dapat masuk syurga tanpa hisab. Itu dia antara inti doa. Jadi 5 doa tu mesti kena ada dalam solat. Ni kita sembang ke doa dalam solat. Pertama nak ubah hikmah hari ni, nak ubah minda supaya kita faham. Oh boleh lah doa dalam solat. Rupanya boleh. Berapa lama sila setakat mana kita mampu. Doa dalam bahasa Arab. Doa dalam bahasa hati. Doa dalam rukun yang panjang. Antaranya itidal, masa berdiri. Yang kedua, masa duduk antara 2 sujud, baca 8 doa tu. Tak payah tambah-tambah. Lagi kat mana? Rokok. Sebab rokok bukan rukun yang panjang. Dalam solat untuk kita orang awam. Lagi dalam sujud. Rukun panjang. Lagi dekat mana? Tanya akhir. Ambil peluang tu sama-sama kita berdoa. Doa panjang. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min. Bacalah doa apa pun. Apa saya doa? Doa dalam Quran, kalau kita memang dah banyak doa dalam Quran tu kita dah hafal lah. Bawa dalam tayat akhir. Allahumma afina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an man siwak. Cukuplah kami dengan yang halal ya Rabb. Minta lah kalau kita hafal tu, kita tahu tu. Biar yang kita tahu, kita faham apa yang kita nak minta. Jangan kita ikut apa ni, seruja dengan doa yang panjang tapi tak memahami. Sebab tu doa tu bahasa hati. Biar betul-betul kita minta dengan Allah tu, betul-betul dengan hati nurani kita. Ada soalan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari ni apa yang Ustazah cakap tu, doa-doa tu biasanya buat selepas solat, bukan dalam solat. Ada setel-setel doa tu lah, Masya Allah. Hari ni baru saya tahu. Masya Allah, dapat ilmu baru. Hari ni sebenarnya sebab kita kata ilmu tu tak sampai kat kita ni. Ya betul, Masya Allah. Boleh jadi kesilapan kita, tak apalah, kita pun tak kesal. Sebab tu kita belajar mesti ada silibus. Kita belajar kena ada silibus. Betul sangat. Ustazah, sebagai seorang ibu kan, doa ibu ni dia tak ada hijab Ya betul, ibu tak ada hijab. Kalau kita mendoakan anak kita tu kan, yang apa, yelah macam membuat kita rasa macam kita kecewa lah. Kan Ustazah. Tapi kita tak nak anak kita tu berdosa, kita reda walaupun kita terluka. Macam mana Ustazah?
Sebenarnya sebagai ibu tak boleh langsung kecewa dengan anak. Tak boleh langsung rasa kecil hati, tersinggung dengan anak, tak boleh. Itu kesilapan besar. Macam mana pun tak boleh kecewa. Jadi apa pun yang anak-anak dah berlaku, pertama, step pertama kita terlebih dulu kena bertaubat. Tak kisahlah apa nak berlaku kat kita tu, ujian kat kita, kita sebagai mak bapak terlebih dulu kena bertaubat. Faham ya? Kita sebagai mak bapak terlebih dululah kita taubat. Itulah untungnya kita doa minta dengan Allah. Bila kita ada masalah, ada kemuskilan, kita nak mengadu kat siapa? Kak Wan nak tanya hari ni, kalau nak mengadu dekat suami, nak mengadu kat sahabat, sekali dua boleh, lama-lama orang boring. Betul tak? Jadi kita mengadu dengan Allah sebab tu tengok macam mana contoh, macam mana kisah Nabi Yaqub. Ni Kak Wan, Nabi Yaqub dalam kitab Taurat dia sebut apa? Bila dia ada ujian, dia pun ada anak dia juga. Dia ada 10 anak. Anak pun macam tu tak perangai anak dia. Yang baik berapa orangnya? Munjamin dengan Nabi Yusuf. Yang lain teruk tak perangai dia. Tapi hujungnya semua jadi elok. Tak mana Nabi Yaqub kata, aku tak usah hati. Aku sebab aku ada masa dengan Allah. Aku akan gunakan taruh masa 1/3 malam. 1/3 akhir malam tu aku akan guna sepenuhnya untuk aku mengadu domba dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak guna waktu yang barakah 1/3 akhir malam untuk kita mengadu dengan Allah. Jadi sebab tu di antara bila kita susah hati, baik urusan anak apa pun, antaranya doa ni boleh praktik lah. Doa ni boleh baca dalam tahiyat akhir. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu wali minaz zulli wa kabirhu takbir. Kak Wan berada ni ada tetamu, ada penghuni kat orang duduk dekat ni Permata Resort. Yang ramai juga yang tengok, alhamdulillah dengar sikit-sikit mereka pun dengar baca doa tu, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu wali minaz zulli wa kabirhu takbir. Nanti hati reda. Susah hati, kecil hati, tersinggung. Nanti insya-Allah Allah bagi kekuatan. Sebab tu Nabi Yaqub kata dia guna masa 1/3. Sebab tu kita sanggup nak bersedih. Kalau kita sanggup nak bersedih, duka cita, nak layan perasaan kita apa semua tu, nanti minta maaf dia ni kita cakap untuk umum semua, kesian kat kita. Jangan, tak payah sedih. Gunalah, sebab tu itulah modal. Guna 1/3 akhir malam untuk kita solat, untuk kita sujud, untuk kita berdoa, minta tolong Allah, beruzlah, nanti kita akan jumpa titik dia. Kita kata, rupanya ni yang masalah kat kita sebab kita tak ikut cara dia. Cara kita mungkin boleh diperbaiki. Dengan anak-anak jangan duduk kecil hati. Doa dia yang baik-baik. Doa, kita ada Allah. Allah penyayang hati dia, ya Rab, kau kembalikan anak-anakku. Sekiranya aku salah, aku bertobat kepadamu. Kita dulu kena tobat. Ya Allah, aku bertobat daripada dosa, ya Rab. Pasti ada silap aku dalam didik anakku. Ni tak kenal cara aku serah pada kau, ya Rab. Bangun istiqamah. 1/3 malam, bangun, baca, sujud, rokok, minta, insya-Allah hilang. Boleh senyum lah. Mana kata boleh senyum lah. Okey, boleh faham dek? Ya, faham. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Semua orang ada masalah. Semua orang. Ya. Nak tanya. Misalkan. Ustazah, kalau kita pergi umrah, kan? Kalau kita pergi umrah, kita buat solat lah. Banyakkan solat, zikir, doa. Kemudian kita digalakkan untuk berpuasa ke? Apa pendapat Ustazah? Digalakkan tak kita nak berpuasa semasa kita buat umrah? Okey. Sebenarnya kalau Kak Wan buat jemaah, puasa dalam musim haji dan umrah, Kak Wan tak galak lah sebab kita pun dalam masa yang pendek. Tapi kalau dia tu memang dah hebat, memang kaki ahli puasa, silalah dia nak puasa. Tapi sebab saya pernah bawa jemaah, bila dia puasa tu dia tumbang. Dia tumbang. Sebab tu kita pun dalam haji pun tak puasa. Walaupun kita tu tak kena cara. Nak puasa apa, kalau katakan dia balik dah nak masuk Ramadan, dia puasa hutang dengan Allah banyak tu, Allah alam sebab hukum hutang dengan Allah tu banyak. Dia semayang, dia puasa, dia duduk dekat hotel lah. Ataupun sebenarnya bukan tak penat pun sebenarnya. Tak penat pun bagi orang yang memang dah selalu buat. Jadi kita pun kalau tak ada ni kita tak galak lah. Tapi kalau dia hutang dengan Allah masih banyak, silalah nak puasa. Tak adalah kata tak boleh berpuasa.
Kalau haji memang kita cakap tak boleh lah masa wukuf. Jangan duduk gatal puasa pula nanti. Mana kita nak beli halang orang nak puasa. Semuanya kita bagi pandangan. Ha? Ya. Kita bagi Terima kasih pandangan. Ustazah. Kita bagi pandangan sebab kesihatan nak kena jaga juga. Semua nak jaga, kekuatan orang tak sama. Ya, betul. Tapi sebenarnya pengalaman kat orang puasa kat Mekah pun sebenarnya tak ada penat pun. Tak ada pun kan. Tak ada penat lah, puasa pun okey pun macam biasa lah. Siapa nak puasa, puasa. Tak nak puasa sudah, jangan pula nanti jangan mudarat sudah. Jangan pula nanti dia puasa, dia duduk pulun, pergi tawaf sa'i sana, tawaf sa'i sana ni, kita takut sebab kesihatan kita tak sama nah. Ya, tanya pendapat Ustazah lah. Pendapat saya untuk diri saya lah. Untuk diri saya tidak ada mudarat apalah sebab pengalaman Ramadan kat sana, puasa Ramadan. Jadi kalau tak puasa Ramadan, tidaklah jadi wajib nak puasa kat sana. Jadi Kak Wan pun tak galak sangat jemaah puasa. Kecuali dia memang balik, kecuali dia hutang dengan Allah tu banyak, kita tak cakap apalah sebab hutang Okey. Terima kasih Ustazah. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah, kalau Allah uji kita bermakna Allah sayang kat kita, Allah nak suruh kita dekatkan dia. Ya. Tapi kalau kita kata kita tidak diuji, maksudnya macam mana kita nak lebih, orang kata ialah beza bila kita ada masalah, kita macam kita bersungguh-sungguh. Bila kita tak diuji ni, macam mana kita nak lebih ni lah, maknanya cara nak lebih dekat dengan Allah. Ya saya tu. Sebab tu kena ubah cara berfikir tu kena ubah lah. Makna kata kita sentiasa duduk dalam keadaan standby. Kalau Allah uji kita, sebab tu Allah sebut dalam Quran. Kalau kita diuji, baru kita panjang lebar doanya. Doa panjang lebar dalam Quran sebut dalam surah Maryam. Bila kamu diuji, panjang lebar doa kamu. Kamu pandai bangun malam untuk solat nak minta tolong Allah. Bila ujian kamu dah selesai, kamu pun doa kamu pun pendek. Jadi itu atas sikap kita. Bagaimana itu kita. Bagaimana kita, sebab tu kena strong. Kena sentiasa gagahkan kita. Sentiasa sibukkan kita dengan amalan tu, sentiasa ke depan. Move on. Sentiasa selalu macam tu. Bagaimana memerlukan kekuatan kefahaman. Kefahaman ilmu. Sebab tu ilmu tu penting. Dan juga kena bergaul, bercampur dengan sahabat-sahabat yang selalu bagi motivasi. Sentiasa dalam usrah. Ini tajuk ni, menjaga orang cakap ni selalu dah sebut pun. Tapi selalu tu panggil usrah. Usrah tu benda yang sama dia cakap. Tapi di-repeat, diulang. Supaya kita sentiasa diberi tausiah semangat. Diberi panduan. Supaya barakah ilmu tu barulah kekuatan untuk kita amal. Cara dia lagu mana? Pasti dengan kefahaman ilmu. Selalu memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran dan hadis, ada kekuatan dekat kita. Macam ni kita dah tengok. Boleh rujuk sekitar Al-Azkar. Bagaimana tuntutan untuk kita doa dalam solat. Dalam dalil ada nas, ada hadis Nabi. Jadi bila kita tengok, ada kekuatan kat kita. Dan yang kali minta doa dengan Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong Allah untuk bantu kita ingatnya. Ini masalah yang berlaku kat manusia ni, masalah apa? Tak ingat Allah. Tak kenal Allah. Sebab tu Allah bagi umpama sampai buah-buahan. Khaliq, Allah bagi buah-buahan pokok semua kat kita untuk renung. Unzuru. Dalam cakap wa mai Terengganu ni, tengok laut lah, tengok laut, tengok air hijau, tengok laut ni ya Allah. Unzuru, takkah kamu perhatikan? Ini kita jalan mana pun tak perhati. Bila kita perhati, tak sampai kita kepada Allah. Aizan, itu jadi kita ni. Kita tak perhati satu-satu. Sama juga kita perhati bila musibah ujian timpa kat kita. Siapa yang boleh selesaikan ujian tu kat kita? Allah, tak ada orang lain. Jadi kalau dah kita duduk zon selamat, zon dah elok, maksudnya kita mau mensyukuri lah. Lebih syukur kepada Allah. Lebih mensyukuri. Bila Allah bagi kita sihat, kita solat sambil berdiri, tak duduk atas kerusi. Maksudnya solat kita pasti lebih hebat pada yang lain. Sebab tu Allah kata, siapa mensyukuri, aku akan tambah. Terima kasih Ustazah. Itu di antaranya kalau nak motivasi diri, kena selalu dalam belajar ilmu pun kena ambil ilmu yang selalu bagi kita tenaga. Kena belajar, kena ada ilmu yang memberi kita tenaga, itu kefahaman Quran dengan hadis. Dua itulah silibus akidah kita kena. Akidah tu soal akidah Nu'aizan.
silibus akidah yang paling ni dalam Quran lah. Quran dengan hadis. Bila akidah kita, kepercayaan ke satu sistem percaya kita dekat Allah. Oi, apa ni? Allah uji ni maknanya tak Allah sayang. Kalau Allah tak uji tu, Allah tak sayang kan? Mau ke kita diuji? Nak ke kita diuji? Mau tak? Kalau tak nak lah. Biar kita dalam aman. Kalau Allah nak uji kita pun, sepadan yang kita mampu tangguh. Sebab tu kena ada ilmu. Nanti Allah uji pun sonok, tak uji pun sonok. Nampak tak? Jadi sonok. Allah uji pun itu, tak susut. Allah uji pun tak susut hubungan dengan Allah. Allah bagi lebih pun tak belagak. Allah bagi lebih pun tak belagak. Ini macam mana kita? Kadang-kadang Allah bagi lebih sikit dah sombong. Nampak tak? Kadang-kadang Allah bagi lebih sikit je kat kita dah jadi sombong dah. Maknanya kata, tak kena. Kita belajar mungkin silibus kita tak betul. Tak kena tu. Sebenarnya sebab apa jadi gitu Datin? Pertama sebab tak kenal Allah. Ya, sebab tak kenal Allah. Macam adik tu kata tadi anak-anak. Dalam Quran dah sebut, anak adalah ujian kat atas kamu. Jadi kita tak terkejut lah. Anak ujian kat atas kita. Nabi ajar. Bila kamu ada ujian, ada masalah, Allah sebut apa dalam Quran? Hendaklah kamu sabar dengan solat. Nampak tak? Allah bagi tak panduan? Sabar dengan solat. Sekarang tengok solat kita. Solat kita belum cukup. Kita belum cukup solat, belum bengkak kaki. Solat kita belum bengkak kaki. Belum lagi. Ketin kita pun tak gerak. Tak pening. Kaki kita tak pening. Maknanya kita solat dengan laju. Tidak ada doa. Maknanya kita macam tak marap. Kita solat lah ni macam nak lepas je. Dah lepas dah solat. Macam tu. Jadi betul-betul kita tak dalam keadaan menghayati. Sebab tu golongan ulul albab. Dalam keadaan duduk, baring, berdiri, sentiasa zikrullah, ingat Allah. Nah? Okay, boleh faham? Dah sampai time dah ke? Lagi 2 minit ke, admin? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tumpang tanya Ustazah. Kalau kita sembahyang berjemaah, selalu kan Ustazah kata kita zikir 33 kali subhanallah walhamdulillah. Lagi satu, kalau imam tu dia tak baca sampai 33 kali Ustazah. Cuma baca kadang 15 kali, kadang 20 kali. So perlukah kita ikut imam atau kita terus habiskan sampai 33 kali? Nak ikut imam dalam solatnya, zikir tak perlu. Zikir tak perlu. Nak ikut imam dalam solatnya. Banyak juga kat orang jumpa setengah masjid, imam tak baca langsung. Ya, betul. Ataupun kalau baca tak cukup tu kena belajar lagi lah. Imam tu patut, maaf saya cakap, imam tu patut, tak apalah mungkin dia ada keuzuran, mungkin dia ada keuzuran, tapi nak zikir tu tak perlu ikut imam. Sebabnya zikir pun tak perlu suara kuat-kuat, nak kuat pun boleh. Tapi kalau ada orang solat mengganggu orang, jadi lepas solat kita sendiri pun boleh zikir. Kalau imam ada, nak imam tapi imam tak baca, kenapa kita nak ikut dia? Kita ikutlah solat je. Kita lagi satu kan Ustazah. Kalau macam kita terlupa nak sembahyang sunat duha, dah katakanlah dah pukul 2, alamak aku belum sembahyang sunat duha lah, lupalah. So macam mana kita nak qada tu Ustazah? Masa bila kita nak qada? Masa ingat-ingat boleh buat terus. Masa dah ingat masa tu dah buatlah saja. Kalau kita memang ahli lah. Orang yang memang dia tak ada masalah, boleh qada saja ke solat sunat duha 4 rakaat qada lillahi ta'ala. Walaupun dah melewati petang atau melewati zuhur. Itu nama dia qada. Kalau tak melewati dalam waktu dia. Okey Ustazah, faham. Terima kasih banyak Ustazah. Nak buat malam pun boleh. Sebab apa? Bila dah kita ingat, kita terlepas. Kalau kita memang ahli solat tu, lepas kita rasa tak selesa kan, nak buat lah. Ya, betul. Yang penting qada. Solat sunat fajar tadi tak sempat buat pun boleh qada waktu mana, dalam waktu haram pun boleh. Okey Ustazah, terima kasih banyak. Faham no? Faham. Kita tutup dah Ustazah ya. Ustazah dah makan. Okey. Dah nak maghrib dah ke? Ni kat luar ni. Ustazah. Ustazah baru sampai, tak rehat lagi. Nanti kita tanya hari lain. Ni InsyaAllah. belum masuk bilik Nurani, belum masuk bilik kat duduk kat tepi depan apa dia Permata Resort ni, kat duduk kat depan ni. Jadi orang masuk dah. Orang pakai dengar ni. Ramai dengar kat luar. Alhamdulillah. Dapat ilmu dia orang pun. Alhamdulillah. Kita tutup Ustazah ya. Ni dah doa nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, kami semua berhajat. Ada urusan anak-anak, urusan diri kami, urusan kehidupan, kami serahkan semua kepadamu ya Rabb. Kami lemah ya Rabb, kami tidak mampu, kami serahkan padamu untuk uruskan semua kehidupan kami dengan baik ya Rabb. Tolong bantu kami untuk ingatmu ya Rabb. Jadikanlah kami orang yang kuat ibadah.
Jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam melakukan ketaatan kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang sedang sibuk dalam ibadah dan taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang hadir pada hari ini, orang-orang yang telah Engkau beri keampunan, ya Rabb. Dan perpisahan kami nanti terselamat, terpelihara daripada maksiat dan bencana, ya Allah. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita mohon juga pada Allah rezekikan pada kami semua, ya Rabb. Ikut kau sudi jemput kami dapat tunaikan haji dan umrah pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi sahbihi baraka wa salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih pada Nina Nurani, admin semua, sahabat-sahabat semua yang baik daripada Allah, yang lemah pasti kawan. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni pukul 8 ya.